COVID-19, Pesta Kaamatan dan Pesta Kalimaran ditangguh. Upacara keagamaan gereja di Sabah turut ditangguhkan sehingga 1 April. Al-Habal Kamemon murah-murahan kas salamat. Saya Hikmah Juni. Kerajaan memutuskan agar semua perhimpunan termasuk mesyuarat antarabangsa ditangguhkan sehingga 30 April depan bagi menangani penularan COVID-19 di negara ini, kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas malam tadi. Yang paling utama ialah mengamalkan penjagaan kesihatan yang tinggi, sentiasa bersih diri, gunakan topeng muka dan hand sanitizer. Kurangkan bersentuhan dan juga bersalaman dan elakkan daripada menghadiri sebarang bentuk perhimpunan yang boleh mendedahkan diri kita kepada jangkitan virus ini. Dan oleh itu kerajaan telah pun memutuskan agar semua perhimpunan termasuk mesyuarat antarabangsa, acara-acara sukan, sosial dan juga keagamaan ditangguhkan atau dibatalkan mengikut kesesuaian sehingga 30 April 2020. Keputusan ini akan diteliti semula sekiranya situasi COVID-19 bertambah baik. Tan Sri Muhyiddin berharap agar garis panduan bagi perhimpunan ibadat di masjid seperti mana yang dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dipatuhi pihak berkuasa agama Islam di negeri. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama telah pun mengeluarkan garis panduan bagi perhimpunan ibadat di masjid untuk mengelakkan penularan COVID-19. Saya berharap pihak berkuasa agama Islam di negeri-negeri turut mengeluarkan garis panduan yang serupa dengan mengambil kira nasihat dan juga arahan daripada pihak berkuasa, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia. Acara keagamaan bagi agama-agama lain yang melibatkan perhimpunan berskala besar juga mestilah mengambil kira nasihat dan arahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dari masa ke semasa. Kes positif pertama COVID-19 yang dikesan di Tawau Khamis lalu memberi indikasi bahawa lebih banyak kes akan direkodkan di Sabah. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Datuk Kristina Rundi berkata, Jabatan Kesihatan Sabah telah melaksanakan penyiasatan dan pengesanan kontak secara aktif dan pasif susulan kes pertama di Tawau itu. Sehubungan itu, berkemungkinan lebih banyak kes COVID-19 akan dikesan di negeri ini. Atas sebab itu, beliau memohon kerjasama orang ramai supaya tidak perlu panik dan memberikan kerjasama kepada semua pejabat kesihatan di seluruh daerah dalam usaha menangani penularan wabak ini. Jabatan Kesihatan Sabah juga ingin menasihatkan agar orang ramai untuk mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, serta mengelak berjabat tangan dengan orang lain. Sekiranya mempunyai gejala seperti demam dan sesak nafas, elakkan daripada mengunjungi tempat-tempat awam bagi mengurangkan penularan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh titisan sekresi pernafasan dalam kalangan komuniti. Orang ramai juga perlu segera mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami gejala seperti kesukaran bernafas dan demam, katanya dalam satu kenyataan semalam. Menurutnya, orang awam juga diingatkan untuk tidak menyebarkan berita atau maklumat yang tidak sahih berkaitan COVID-19. Sebaliknya, maklumat terkini perkembangan semasa COVID-19 boleh didapati daripada laman sesawang kkmmoh.gov.my. Sehingga hari ini, 15 kes positif COVID-19 direkodkan di Sabah, manakala di seluruh Malaysia sebanyak 197 kes. Di seluruh dunia sebanyak 5,436 kematian dicatatkan dengan 145,634 kes positif dilaporkan membabitkan 145 negara.
Dua acara besar Pesta Kalimaran dan Pesta Keamatan tahun ini dibatalkan bagi mengelak penularan wabak COVID-19 di Sabah. Perkara itu disahkan Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony. Menurutnya, pembatalan kedua-dua pesta itu dilakukan atas arahan daripada Ketua Menteri. Tambahnya, keputusan itu diambil sebagai langkah berjaga-jaga ekoran penularan dan peningkatan peratusan kes COVID-19 di seluruh negara yang telah pun diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dengan itu, beliau menasihatkan rakyat Sabah supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan mematuhi arahan daripada pihak kesihatan. Pesta Kalimaran diadakan di Pusat Kebudayaan Tenom pada setiap 31 Mac. Manakala Pesta Keamatan diadakan di Pusat Kebudayaan Penampang pada 30 dan 31 Mei setiap tahun. Bagi mengelak sebarang kemungkinan jangkitan COVID-19, Uskup Agung Datuk John Wong mengumumkan semua misa dan aktiviti keagamaan di Gereja Katolik Diosis Kota Kinabalu ditangguhkan sementara bermula hari ini sehingga 1 April. Ketetapan itu sama dengan keputusan yang dibuat oleh Gereja Katolik di Semenanjung Malaysia. Keputusan itu dibuat berikutan pengisytiharan COVID-19 sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Datuk Wong berkata keputusan tersebut diambil selepas mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan yang menyarankan agar semua aktiviti keramaian dihentikan. Beliau berkata kerajaan Sabah juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa semua aktiviti keramaian melibatkan lebih 50 orang perlu ditangguhkan sehingga makluman lanjut. Penggantungan sementara aktiviti gereja dibuat bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di Sabah yang telah mempunyai beberapa kes disahkan positif. Berikutan itu, bermula hari ini, semua misa, mesyuarat dan aktiviti seperti kelas katekis, pengakuan dan Station of the Cross pada musim puasa dan semua program tidak dianjurkan buat masa ini. Bagi upacara perkahwinan dan pengubumian perlu dilakukan secara tertutup dan dihadkan kepada ahli keluarga serta kenalan rapat dan mendapatkan pandangan daripada pemimpin paroki masing-masing. Bagi sakramen lain, semua umat diminta menghubungi pejabat paroki manakala padri paroki perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan ketika menguruskan sakramen. Beliau memaklumkan mana-mana paroki boleh melakukan siaran langsung misa dalam pelbagai bahasa. Umat Katolik boleh mengikuti siaran langsung itu melalui internet. Contoh perkhidmatan itu ada disediakan oleh paroki St. Peter Clever di Ranau menggunakan nama Cahaya Kinabalu. Uskup Agung Wong menyeru semua umat untuk bersatu padu masa ini dan terus berdoa bersama keluarga masing-masing dan memohon bantuan Tuhan untuk menghentikan penularan COVID-19. Penganut agama Kristian yang kami temui bersetuju dengan keputusan itu. Langkah untuk suspend gathering termasuklah masa dalam gereja-gereja ini adalah satu langkah yang baik. Kerana seperti mana kita tahu, COVID-19 ini sudah menjadi pandemik, sudah diisytihar sebagai satu pandemik oleh WHO dan sudah tiba masanya semua orang harus memikul tanggungjawab untuk memastikan ianya tidak tersebar luas. Di dataran Tongot, Timbalan Ketua Menteri Datuk Jaujan Sambakong meminta masyarakat agar tidak panik dengan penularan wabak coronavirus di mana sekurang-kurangnya 15 kes disahkan positif di Sabah setakat ini. Beliau meminta rakyat agar tidak cemas dan membuat pembelian panik kerana keadaan sangat terkawal dan kerajaan sentiasa memantau perkembangan semasa. Penting ialah jangan cemas, pencegahan dan kena ada yakin diri. Dan di samping itu seperti mana juga dimaklumkan perhimpunan ini elakkan seboleh-bolehnya. Tapi bekerja keluar seperti biasa, jangan sampai duduk rumah pula. Kalau duduk rumah nak makan apa? Ini bukan darurat, cuma kena kawal keadaan itu. Jadi itulah pesanan kita daripada kerjaan pimpinan yang ada ini kepada masyarakat supaya berhati-hati di pencegahan dan jangan cemas. Kerjaan kita pun sentiasa mengambil langkah-langkah awal dan sentiasa buat monitoring berlaku tiap-tiap every hours dia akan monitor. Kita ada jawatan kuasa yang ditubuhkan khas dalam mencegah wabak yang berlaku coronavirus ini.
Usaha memerangi kegiatan menangkap ikan menggunakan bahan letupan atau bom ikan terus diperhebatkan oleh pihak berkuasa. Khamis lalu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sabah berjaya mematahkan cubaan melakukan aktiviti pengoboman ikan di Tanjung Tawajun, Kota Kinabalu. Namun 4 kru bot PAM berkenaan berjaya melarikan diri setelah terjun ke laut dan berenang ke daratan. Pengarah Maritim Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Rosli Abdullah berkata, cubaan itu dipatahkan dalam Operasi Sejahtera dan Operasi Naga Timur oleh pasukan bot peronda maritim di sekitar perairan Kota Kinabalu. Dalam rondaan itu, sebuah bot PAM yang mencurigakan berjaya dikesan. Setelah menyedari kehadiran bot maritim, kru bot PAM itu cuba melarikan diri sambil membuang sesuatu ke laut, dipercayai bahan letupan dan berlaku aksi kejar-mengejar. Setelah diperiksa, bot PAM yang tidak mempunyai nombor pendaftaran itu didapati memuatkan hasil tangkapan ikan lebih kurang 50 kg. Kes disiasat mengikut Seksyen 26 Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan menggunakan bahan letupan, racun dan bahan terlarang lain. Muhammad Rosli berkata aktiviti bom ikan bukan hanya menyalahi undang-undang tetapi turut membawa kesan negatif pada ekosistem laut dan membahayakan keselamatan penyelam sukba. Maritim Malaysia mohon kerjasama masyarakat untuk melaporkan sebarang aktiviti mengebom ikan di talian Pusat Operasi Maritim Negeri Sabah 088 387 774 dan talian MERS 999. Saya Hikmah Juni, Maksukul.